Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita terus mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpah rahmat kurniaan yang Maha Esa. Sampailah ke saat ini, sampailah ke ketika ini, kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan kehidupan. Kaifahalukum? Apa khabar semua? Sihat? Yang mana pada hari ini sentiasa didoakanlah kepada semua yang menonton agar sentiasa dalam keadaan yang sihat walafiat, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita sampai ke pelajaran seterusnya untuk study online pendidikan Islam bersama Ustaz Rohisham bin Abidin. Dan selama ini Ustaz nak ucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada para penonton yang terus menyokong, terus menonton dan memberikan kata-kata semangat, ada memberikan komen, pendapat dan cadangan dan sebagainya untuk penambahbaikan dalam perkongsian kita berkenaan dengan PDP Pendidikan Islam secara online ini. Terima kasih banyak-banyak dan alhamdulillah di kesempatan ini sama-sama kita berkongsi untuk tajuk seterusnya, yang mana para pelajar sekalian, tajuk ini merupakan tajuk yang bagi Ustaz secara peribadi kena terlalu fokus, bukan terlalu fokus, kena lebihkan fokus, kerana boleh dikatakan semuanya adalah fakta dan semuanya orang kata kena ingat belaka, macam tu. Sebab dia berkaitan dengan sirah, berkaitan dengan sejarah seperti biasalah. Bab sirah, tajuk pelajaran 19, tajuk Kerajaan Umayyah. Okey, 3 kata 4, ready? Jom kita sama-sama telusuri tajuk pelajaran 19, Kerajaan Umayyah. Okey, kita akan terus dengan pembukaan pelajaran kita pada hari ini. Seperti biasalah, bila kita nak mula belajar, kita kena mula dengan duduk dengan tertib dan tenang seperti biasa. Tertib dan tenang, kita bagi relax diri kita, kita bagi tenang, kita bagi santai, insya-Allah. Kemudian marilah sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah dan kita terus dengan selawat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, alhamdulillah kita akan terus dengan doa penerang hati, insya-Allah. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, pastikan semua peralatan, semua perkakasan, pelajaran, buku teks, buku nota, kertas, pen, pensil, pemadam dan mungkin highlighter perlu digunakan, telah siap dipersembahkan ada depan meja, depan para pelajar sekalian. Dan mungkin boleh tambah satu lagi, iaitulah nota yang mana Ustaz sediakan ini. Tiba-tiba sakit hidung pula. Nota yang Ustaz sediakan pada pelajaran ini dah Ustaz masukkan dalam drive di bawah, link ada di bawah. Jadi boleh download, boleh print dan boleh gunakan sebagai rujukan juga untuk para pelajar sekalian, insya-Allah. Dan ikhlaskan hati, jom belajar, kita fokus bersama untuk tajuk bidang sirah.
Buku teks 163 hingga 169, pelajaran 19 Kerajaan Umayyah tingkatan 4. Okey, ready? Jom kita masuk bersama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertamanya, marilah sama-sama kita telusuri sejarah Kerajaan Umayyah, yang mana kita masuk untuk asal penubuhan. Kerajaan Umayyah adalah bersempena nama Umayyah bin Abdul Syamsi bin Abdul Manaf, iaitu salah seorang daripada pemimpin keturunan Quraisy. Dan juga Umayyah bin Abdul Syamsi ini ada kaitan dengan khalifah pertama yang memimpin kerajaan Umayyah, adik-beradik, maknanya macam tu. Jadi nama yang diambil sempena daripada Umayyah ini dinamakan Kerajaan Umayyah. Seterusnya, pengasas bagi Kerajaan Umayyah iaitulah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ingat, siapa dia pengasas bagi Kerajaan Umayyah? Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan ataupun Abi Sufyan. Tempoh memerintah adalah selama 41 tahun. Bukan 41 tahun. Bermula dari tahun 41 Hijrah hingga 132 Hijrah. Bermula dari 41 Hijrah hingga 132 Hijrah. Okey, untuk seterusnya, keluasan Kerajaan Umayyah adalah meliputi sebahagian besar benua Afrika, Asia dan Eropah. Maknanya begitu besar jajahan takluk oleh Kerajaan Umayyah ini, yang mana meliputi sebahagian besar benua Afrika, Asia dan Eropah. Jika kita tengok pada peta dunia, benua yang paling besar ialah benua Asia. Maknanya Asia dah besar, Eropah pun besar, Afrika pun dah besar. Itulah kawasan taklukan jajahan Kerajaan Umayyah. Begitu hebat Kerajaan Umayyah. Dan bilangan khalifah semasa Kerajaan Umayyah iaitu seramai 14 orang. Ingat tak? 14 orang Kerajaan Umayyah. Berapa orang? 14 orang. Baik, cantik. Seterusnya, kita berkenalan dengan khalifah yang terkenal dalam Kerajaan Umayyah, iaitu ada 4 orang yang perlu ataupun yang boleh kita kenali dengan lebih rapat, iaitu yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Okey, dapat 4 orang yang akan kita kenal dengan lebih lanjut sebentar nanti. Kemudian khalifah pertama, iaitulah Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey, ingat, untuk Kerajaan Umayyah pengasasnya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan khalifah pertama juga ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Seterusnya, khalifah terakhir, iaitu khalifah yang ke-berapa tadi ni? Berapa orang tadi? 14 orang. Maknanya khalifah yang ke-14 iaitulah Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad. Okey. Pusat pemerintahan bagi Kerajaan Umayyah ialah di mana? Di Damsyik. Di mana? Syria. Damsyik, Syria. Ingat, Kerajaan Umayyah, dia punya pusat pentadbiran dia di mana? Damsyik, Syria. Ayuh. Okey, sekarang itu tadi berkenaan dengan sejarah penubuhan, siapa pengasasnya siapa, kemudian khalifah yang terkenal di zaman pemerintahan Umayyah, kemudian apa lagi, bilangan tahun ataupun tempoh pemerintahan, dan semua dah kita kenal. Sekarang kita masuk sedikit spektrum ilmu, yang mana pemerintahan Kerajaan Umayyah terdiri daripada 2 tahap. Tahap pertama yang berpusat di Damsyik, tadi ni kita sebut pusat pemerintahan mereka ni ialah di Damsyik, Syria. Namun begitu, pemerintahan Kerajaan Umayyah ini ada 2 tahap. Tahap yang pertama di Damsyik 41 hingga 130 Hijri menggunakan gelaran khalifah. Kemudian tahap kedua berpusat di Cordova 138 hingga 422 Hijri menggunakan gelaran amir, ketua amir dan juga khalifah. Itu 2 tahap pemerintahan Kerajaan Umayyah.
Khalifah kerajaan Umayyah yang terkenal yang pertama yang kita ingin dan juga kita perlu untuk kenal dengan lebih lanjut, tak lain tak bukan khalifah pertama. Siapa nama? Muawiyah bin Abi Sufyan, yang memerintah selama 19 tahun 3 bulan. Berapa tahun? 19 tahun 3 bulan. Itu pada bermula dari 41 Hijri hingga 60 Hijri. Apa sumbangan ataupun apa yang menyebabkan Muawiyah ini perlu untuk kita lebih kenal? Yang pertama, beliau telah menjadikan Damsyik sebagai pusat pemerintahan Islam yang terkenal. Okey, yang pertama. Yang kedua, Muawiyah juga telah mewujudkan perkhidmatan pos berkuda. Pos berkuda. Mungkin dulu khidmat pos guna burung, kan? Burung merpati. Jadi Muawiyah pemerintah pertama yang mewujudkan perkhidmatan pos yang menggunakan kuda, ataupun dikenal sebagai Dewan Al-Barid. Kemudian yang ketiga, beliau juga memperkenalkan cok mohor rasmi kerajaan Umayyah, Dewan Al-Khatim, digunakan oleh Dewan Al-Khatim. Okey. Kemudian yang keempat, Muawiyah juga menubuhkan Jabatan Setiausaha, Dewan Ar-Rasail, Jabatan Cukai dan Jabatan Urusan Awam. Dan Muawiyah juga memperkenalkan ataupun memperkasakan armada laut. Jadi ada berapa sumbangan Muawiyah? Ada 5 yang perlu kita kenal dan juga kita ingat. Itu yang pertama, Damsyik pusat pemerintahan. Yang kedua, pos berkuda. Siapa dia? Muawiyah. Cok mohor, siapa dia? Muawiyah juga. Jabatan Setiausaha, Cukai, Urusan Awam, siapa dia? Muawiyah juga. Dan armada laut turut diperkenalkan, diperkasakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Seterusnya kita kenal dengan Abdul Malik bin Marwan, yakni khalifah yang ke-5. Yang Muawiyah khalifah yang pertama. Jadi khalifah yang ke-5, Abdul Malik bin Marwan, yang memerintah selama 21 tahun bermula dari 65 Hijri hingga 86 Hijri. Apa sumbangan beliau? Menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran negara. Yang pertama. Yang kedua, mencetak mata wang dinar Islam pertama bertulisan Arab dan berteks Al-Quran. Yang ketiga, menaik taraf perkhidmatan pos dan sistem pengangkutan awam. Semakin maju tu. Keempat, menubuhkan Dewan Al-Junud. Junud ni tentera. Dewan Al-Junud, Kementerian Ketenteraan macam itulah, untuk mengurus pertahanan negara. Dan yang kelima, mengarahkan pembinaan Qubatus Sakhra di Baitul Maqdis. Qubatus Sakhra ni adalah satu tempat ataupun orang panggil masjid, macam masjid itu. Qubatus Sakhra ni dia bersebelahan dengan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, sebelahan dengan Masjidil Aqsa. Kalau para pelajar boleh search dekat Google, dia punya Qubatus Sakhra ni adalah satu tempat yang mana berkubahkan warna emas ataupun warna kuning, keemasan. Ataupun dalam bahasa Inggeris ni dipanggil Dome of the Rock. Dome of the Rock. Jadi panggil Qubatus Sakhra. Okey. Jadi yang mewujudkan ialah siapa dia? Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah ke-6, memerintah selama 9 tahun 7 bulan dari tahun 86 Hijri hingga 96 Hijri, lebih kurang 10 tahun. Apa sumbangan beliau? Yang pertama, pembukaan wilayah baharu Islam seperti Andalus dan India. Tadi dah luas dah. Muawiyah dah buka luas dah. Bila mai Al-Walid bin Abdul Malik ini, beliau lagi membuka luas wilayah baru Islam seperti Andalus dan juga India besar. Masya-Allah, hebat. Yang kedua, beliau memperbaik dan mempercantikkan seni bina Masjid Nabawi
Yang ketiga, membina banyak masjid baharu seperti Masjid Umawi di Damsyik yang bercirikan seni bina Islam. Siapa yang upgradekan seni bina Islam ini? Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian Khalifah Al-Walid juga memberikan perhatian kepada rakyat yang berkeperluan khas, seperti golongan emas, golongan warga emas, orang tua-tua, orang buta, dengan menubuhkan jabatan khas. Maknanya Khalifah Al-Walid ini lebih fokuskan kepada orang yang istimewa, terutamanya kepada warga emas, orang tua-tua, dan juga orang yang kelainan upaya, orang buta, orang pekak dan sebagainya, dengan menubuhkan jabatan khas. Yang kelima, menggalakkan pembinaan bangunan baharu bercirikan seni bina Islam. Dan yang keenam, beliau juga memperbaik jalan raya menuju ke negeri Hijaz bagi memudahkan perjalanan jemaah haji ke Baitul Haram. Okey, dapat sumbangan Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah yang ke-6. Okey, kita terus dengan khalifah yang seterusnya, iaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini kita kenal lah, memang terkenal lah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yakni khalifah yang ke-8, memerintah selama 2 tahun 5 bulan bermula dari 99 Hijri hingga 101 Hijri. Apa sumbangan beliau? Beliau mengecualikan bayaran jizyah, cukai jizyah ni, terhadap kafir zimmi sehingga ramai yang memeluk Islam. Kafir zimmi ialah orang kafir, orang yang bukan Islam, yang duduk dalam negara Islam, yang tidak memerangi orang Islam. Maknanya kafir zimmi ni orang yang duduk baik dalam negara Islam, yang tak buat kacau. Macam tu. Jadi bila Khalifah Umar ni mengecualikan bayaran jizyah, orang kafir zimmi ni rasa tak terbeban dengan jizyah ataupun cukai yang dikenakan, sehingga ramai yang memeluk Islam. Tu dia hikmahnya nah. Kemudian beliau juga mengeluarkan arahan rasmi kepada Ibn Shihab Az-Zuhri untuk membukukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga membina rumah transit untuk para pedagang. Rumah transit ni lebih kurang macam hotel lah, lebih kurang macam tu. Orang luar mai tak ada tempat tidur, jadi di rumah transit itulah mereka berlindung. Macam orang luar mai ke negeri kita tak ada tempat, kita bagi hotel ataupun homestay, macam tu lebih kurang. Kemudian yang keempat, beliau juga menaik taraf infrastruktur untuk kemudahan rakyat seperti hospital. Ni semakin maju dah, semakin lama semakin hebat, semakin moden. Kemudian jambatan, perigi, jalan raya dan sistem pengangkutan awam. Dan yang kelima, beliau mengasaskan Dewan Penasihat yang dianggotai oleh para ulama untuk memberikan nasihat kepada Khalifah Umar Abdul Aziz. Ini mengasaskan Dewan Penasihat, yang mana para ulama ni menjadi ahli ataupun menjadi, orang kata apa, jawatan kuasa kepada Dewan Penasihat yang tugasnya memberi nasihat kepada khalifah. Okey, itu tentang Khalifah Umar Abdul Aziz. Sekarang kita masuk ke faktor kegemilangan dan kemerosotan kerajaan Umayyah. Yang pertama, kita nak tengok faktor kegemilangan kerajaan Umayyah. Apa yang menyebabkan kerajaan Umayyah ini menjadi hebat, menjadi satu kerajaan yang cukup luas kuasa taklukannya? Iaitu kita lihat yang pertama dari sudut agama. Mereka ini, terutamanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, telah menyemarakkan aktiviti ilmuwan seperti penghayatan Al-Quran dan pembukuan hadis. Dari sudut agama ada berapa? Dua. Pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, yang mana Sayyidina Umar ini sukakan kepada penghayatan Islam, penghayatan keilmuan, yang mana beliau buat penghayatan Al-Quran dan pembukuan hadis. Kemudian yang kedua, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik telah menaik taraf dan membina institusi masjid seperti Masjid Nabawi untuk merancangkan aktiviti keagamaan. Alhamdulillah. Kenyang pula kadang tu kan. Makan dah semua. Tak makan lagi, makan dulu, rehat-rehat sah. Lepas tu sambung balik, tak ada masalah kan.
Boleh pause okey. Okey, terus itu tadi bab agama. Jadi dalam agama ini Khalifah Umar dan Khalifah Al-Walid mengambil tindakan yang cukup hebat untuk menaik taraf ataupun meningkatkan keilmuan para umat ataupun penduduk di zaman kerajaan Umayyah sehingga mencapai tahap kegemilangan dari sudut agama. Okey, kita terus dengan faktor kegemilangan seterusnya dari sudut politik. Itu yang pertama, pemilihan Damsyik yang strategi. Damsyik di Syria ini adalah satu tempat yang berada di tengah-tengah antara kawasan jajahan takluk kerajaan Umayyah. Jadi dia memang tempat yang sangat strategik lah, dan memang sesuai untuk pemerintahan pada zaman Khalifah Muawiyah sendiri, yang mana Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan telah berjaya mengukuhkan pentadbiran negaranya. Pelantikan gubernur yang berwibawa berjaya menghapuskan pemberontakan oleh puak Khawarij dan juga Syiah. Orang Khawarij, orang yang memberontak waktu tu, orang Syiah juga memberontak. Namun begitu khalifah-khalifah yang berada pada zaman itu telah melantik gubernur yang berwibawa berjaya menghapuskan pemberontakan. Kemudian mereka juga berjaya meluaskan wilayah Islam di Rom. Hebat. Di China, di India, Afrika dan Eropah. Cukup hebat kerajaan Umayyah. Kemudian faktor kegemilangan dari sudut ekonomi, pengurusan Baitul Mal yang cekap sehingga hasil pendapatan negara melebihi keperluan. Contohnya pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Maknanya apa? Mereka ni mendapat pendapatan daripada Baitul Mal ni, pengurusan Baitul Mal yang cekap, dapat pendapatan yang cukup banyak, sampaikan orang yang miskin, orang yang perlukan bantuan nak cari tak jumpa, tak ada. Sebab hasil pendapatan negara ni cukup banyak. Macam tu, cukup kaya orang dia pada zaman terutamanya Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian kerajaan berjaya memanfaatkan hasil daripada pertanian dan perdagangan untuk membangunkan negara. Ekonomi mereka cukup hebat. Kemudian di sudut sosial, penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada golongan yang memerlukan dan penyediaan kemudahan asas seperti masjid, jalan raya dan hospital menjadikan kegemilangan kerajaan Umayyah mencapai tahap yang cukup hebat. Kemudian mereka juga menghubungkan antara pemimpin dan rakyat, yang mana dapat mewujudkan suasana perpaduan dan harmoni dalam masyarakat. Orang kata apa? Pemimpin dan rakyat satu hati, satu jiwa, satu haluan. Itu dia contoh dia pada zaman kerajaan Umayyah. Cukup hebat. Kemudian dari sudut ketenteraan, pasukan angkatan tentera yang berdisiplin dan bersemangat jihad dalam mempertahankan agama dan negara. Kerajaan Umayyah ada tim orang panggil tentera yang cukup semangat, terutamanya dalam jihad, dalam pertahankan agama dan negara. Mereka juga mempunyai kemudahan pengkalan tentera dan kapal perang yang dilengkapi dengan peralatan perang yang canggih, dan mereka juga mengadaptasikan strategi peperangan. Mereka tiru corak gerakan daripada Parsi dalam peperangan. Kalau kita tengok Parsi punya corak peperangan mereka cukup strategik. Cara macam mana kita Google lah. Tentu saya tak ada nak check. Tapi mungkin ada siapa-siapa yang tahu, siapa-siapa nak kongsi, boleh tulis komen di bawah cara strategi peperangan Parsi, gerakan dalam Parsi, daripada Parsinya. Siapa yang ada boleh tulis dalam komen, kita pakai kongsi dengan kawan-kawan, insya-Allah. Dari sudut pendidikan, menjadikan masjid dan istana sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan, dan galakan daripada Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz agar rakyat menguasai pelbagai ilmu naqli seperti Al-Quran, tafsir hadis dan nahu, menjadikan pendidikan pada zaman Khalifah Umayyah satu kerajaan yang cukup gemilang, yang cemerlang, terbilang dan cukup hebat pada waktu tersebut. Alhamdulillah. Dan namun begitu, ada juga
sampai dah masanya, sampai ketikanya kerajaan Umayyah mengalami kemerosotan. Sebab apa? Kita tengok yang pertama di sudut politik, sistem lantikan secara monarki. Monarki lantikan apa? Lantikan keluarga. Lantikan keluarga, monarki. Menimbulkan perebutan kuasa dan persaingan dalam kalangan anggota keluarga. Khalifah yang melantik ahli keluarganya menjawat jawatan yang penting dalam kerajaan, menyebabkan ada orang tak puas hati, terutamanya di kalangan adik-beradik sendiri. Kemudian ada yang berebut nak dapatkan kuasa, menyebabkan politik kucar-kacir. Kemudian ada juga pemberontakan oleh puak Syiah dan Khawarij. Orang Syiah ni orang yang membela Saidina Ali, yang mana ada konflik antara Saidina Ali dengan Muawiyah sendiri. Kalau kita tengok sirah sejarah, cukup orang kata complicated dia punya peristiwa tersebut. Jadi puak Syiah ni mereka cukup tak berhati dengan kerajaan Umayyah. Mereka ni memang nak buat kacau, termasuk dengan orang Khawarij, puak Khawarij. Puak Khawarij ni yang mana mereka mengasingkan diri, mereka keluar, yang keluar khuruj. Khawarij ni orang yang keluar daripada perang pada zaman Saidina Ali tu. Mereka keluar, jadi mereka nak mengkucar-kacirkan kerajaan Umayyah. Mereka membuat pemberontakan, serta golongan yang tidak berpuas hati dengan penumbuhan kerajaan Umayyah menyebabkan politik tidak stabil. Kemudian sosial, sikap taksub antara kabilah Arab Utara dengan Selatan hingga mencetuskan perpecahan dan gerakan sulit untuk menumbangkan kerajaan. Mereka buat perancangan antara kabilah Arab Utara dan Selatan, sebab mereka terlalu taksub sangat. Taksub ni terlalu, orang kata apa, taksub ni terlalu ikut sangat kabilah tu. Kalau kabilah tu betul, kalau salah, semua ikut dia. Jenis taksub ni macam tu ayat dah, tak nak abang macam mana, terlalu ikut sangat. Sikap diskriminasi sebahagian khalifah terhadap golongan mawali. Golongan mawali ni golongan apa? Lagi kita tengok ada maksud dia, seperti bangsa Parsi dan Barbar dalam pemilihan jabatan gubernur. Maknanya ni ada khalifah yang pilih untuk jawatan gubernur ni daripada bangsa ataupun golongan mawali. Golongan mawali ni apa? Sekejap kita tengok sebab tu orang tak perhati. Okey, akhlak pula. Ada setengah khalifah yang mengamalkan cara hidup mewah dan boros dalam perbelanjaan sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat. Terlalu bermewah-mewahan pemimpin, terlalu boros dalam berbelanja, sampaikan rakyat yang ada di bawah tiada makanan, tiada wang, tiada pendapatan yang boleh menyara kehidupan, maka rakyat tak puas hati. Kemudian peruntuhan moral dalam kalangan khalifah sendiri kerana cenderung kepada hiburan dan kekejaman khalifah sendiri yang menyebabkan berlakunya perpecahan di kalangan rakyat. Kenapa? Dia pun suka hiburan, dia pun sukakan kekejaman Allah. Jadi itu antara poin kejatuhan kerajaan Umayyah. Okey, mawali tadi ni orang bukan Arab yang memeluk agama Islam dan memiliki keistimewaan yang sama dengan orang Arab Muslim, tetapi dikehendaki membayar cukai tambahan. Orang mawali tadi ni, maknanya khalifah ni pilih mereka ni, pilih golongan mawali ni untuk menjawat jawatan gubernur. Jadi orang Arab Muslim tak perhati lah, sebab macam orang kata mereka ni orang luar lah, orang luar. Mereka bayar cukai tambahan, tapi mereka dipilih menjadi gubernur. Orang tak perhati. Okey, boleh dapat laju sangat ke? Laju sangat ke? Tak apa, pelan-pelan. Kalau dapat, Alhamdulillah. Kalau agak macam blur sikit, ulang balik. Agak macam tak apa nak dapat laju kan, ulang balik, tak apa, tak ada masalah. Okey, iktibar daripada pemerintahan kerajaan Umayyah tadi kita dah tahu tentang sejarah penubuhan. Kita dah tahu tentang nama-nama khalifah, sumbangan mereka kepada kerajaan Umayyah. Kemudian kita dah tahu zaman kegemilangan kerajaan Umayyah yang mana sebenarnya kita boleh contohi, dan juga kemerosotan kerajaan Umayyah juga yang patut kita teladani. Itu boleh kita ambil iktibar. Jadi untuk yang ni
iktibar ataupun orang kata apa, panduan kepada kita daripada kita mengetahui tentang pemerintahan kerajaan Umayyah. Sebagai umat Islam, kita hendaklah mematabatkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam urusan kepimpinan agar syariat Islam dapat ditegakkan. Tak lain tak bukan, bila kita nak memimpin, kita perlulah meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai teras utama, asas paling nombor satu sebagai rujukan kita untuk membuat urusan kepimpinan. Tak ada hal lain lah. Jangan duk ambil perlembagaan orang putih, jangan duk ambil apa nama rujukan kitab agama lain untuk kita nak memerintah. Tak payah, guna Al-Quran As-Sunnah, insya-Allah jalan lurus, jalan benar Allah akan sentiasa berikan kepada pemimpin yang ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama. Yang kedua, sebagai umat Islam, kita hendaklah mencontohi sifat-sifat mulia yang ada pada Khalifah Islam, seperti zuhud. Zuhud maknanya bersyukur dengan apa yang ada. Bila ada banyak bersyukur, bila ada banyak sentiasa berkongsi memberi, bila ada sikit sentiasa bersyukur. Zuhud. Tegas, berilmu dan bijaksana. Itu kita patut contohi. Kita hendaklah menjaga hubungan baik antara pemimpin dengan rakyat agar hidup lebih harmoni. Jaga hubungan. Kalau kita seorang pemimpin, mungkin para pelajar satu masa nanti akan dilantik menjadi pemimpin rakyat, pemimpin masyarakat. Jangan lupa kita sentiasa hubungkan silaturahim kita dengan rakyat. Sebab apa? Rakyat tu adalah orang kata apa, macam pelanggan kita. Tanpa rakyat, siapalah kita pemimpin ni. Macam tu cerita dia. Dan rakyat juga kenalah memberikan sokongan kepada pemimpin. Dua-dua memerlukan. Jadi insya-Allah akan dapat kehidupan yang harmoni. Kita adalah menjaga kebajikan sesama rakan agar pengerakan kasih sayang. Dapat mengeratkan kasih sayang lah tu. Jaga kebajikan sesama rakan. Nampak kawan kita macam susah, nampak kawan kita macam memerlukan bantuan, kita lah yang pertama duduk di depan, bagikan bantuan tersebut. InsyaAllah kasih sayang akan terjalin. Yang kelima, kita hendaklah memiliki semangat jihad yang tinggi dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kita perlu ada semangat jihad. Kita perlukan ada semangat yang mahu berkorban demi agama, bangsa dan negara untuk mempertahankan kedaulatan. Macam tu orang muda tu utamanya, insya-Allah boleh. Dan yang keenam, kita hendaklah berusaha meningkatkan pengetahuan agar dapat memberikan sumbangan kepada umat Islam. Cuba para pelajar sekalian, rajinlah kita menuntut ilmu. Kerana apa? Menuntut ilmu ini adalah salah satu perkara yang sangat dituntut dalam agama. Kenapa? Talabul ilmi faridatun ala kullil muslimin. Benda yang wajib untuk kita belajar, untuk kita dapat. Untuk apa? Memberikan sumbangan kepada umat Islam sendiri sebenarnya. Bila dapat ilmu, kita share, kita kongsi. Bukan untuk kita saja, tapi untuk umat Islam kita yang lain. Sama-sama kita dapat manfaat dan juga kebaikan. Okey, sebelum habis, sama-sama kita kongsikan spektrum ilmu dalam kerajaan Umayyah ini. 4 peringkat jihad. Bila kita sebut tentang jihad, ada 4 peringkat jihad yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama, jihad memperbaiki diri. Nak ubah diri kita pun kita perlukan jihad. Nak jadikan diri kita lebih baik dari dulu pun kita perlukan semangat untuk berkorban. Jihad tu jadi ingat senang kan nak jadi baik. Ingat senang nak jadi baik kan. Jadi memerlukan pengorbanan, memerlukan semangat, dan jihad ini adalah letak nombor 1. Kemudian yang kedua, jihad melawan syaitan, musuh kita nombor 1 paling utama. Bila kita dihasut, maksudnya macam apa? Nampak kejahatan depan mata, kita kira boleh buat dah kejahatan tu, tapi kita cuba lawan, itu maksud jihad. Kita cuba hindari diri kita daripada melakukan maksiat dan juga dosa, itu juga jihad. Okey, jadi
2. Yang ketiga, jihad melawan kafir harbi dan munafik. Kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam. Jadi bila munafik ni apa? Ayatul munafiqun salasatun, yang mana Nabi sebutkan tanda-tanda orang munafik ni ada 3. Bila dia bercakap dia bohong, bila dia diberi amanah dia khianat, bila dia berjanji dia mungkir janji. 3 orang ataupun 3 ciri orang munafik yang boleh kita lawan, boleh kita tentang jihad kita kepada mereka. Dan yang keempat, jihad menghapuskan kezaliman dan kemungkaran. Nampak benda jahat depan mata teguk, nampak benda tak baik depan mata kita, habaq, tak boleh ini, kan? Macam Nabi kata man ra'a minkum munkaran fayughayyiruhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa fi qalbi. Ubah maka bila tak boleh ubah dengan tangan, maka ubah dengan lisan. Bila tak boleh ubah dengan lisan, ubah dengan hati. Maka itulah se-adhaful iman, selemah-lemah iman. Bila kita nampak kemungkaran, jihad kita untuk menghapuskan kemungkaran tersebut. Wallahu alam. Okey, selesai. Wallahu alam, selesai untuk pelajaran kita pada kali ini bagi tajuk pelajaran 19, Kerajaan Umayyah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz harapkan agar para pelajar sentiasa dipermudahkan urusan untuk terus mempelajari. Spek ni dia jadi macam nampak lampu tu noh. Tak apa kot noh. Tak apa kot. InsyaAllah. Okey, jadi teruskan belajar. Jadi supaya nak komen apa-apa, bolehlah komen di bawah ini. Okey, kita kongsi-kongsi sama kawan-kawan, insya-Allah. Mungkin ada yang nak mengenali dengan lebih lanjut tentang kerajaan Umayyah ini, boleh search di Google ataupun cari dalam YouTube. Banyaklah perkongsian-perkongsian dan juga ilmu-ilmu yang boleh kita dapat daripada kerajaan Umayyah ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Jangan lupa like, komen, share dan jangan lupa juga subscribe channel Ustaz Roy Hisham Abidin. Juga lawati di Facebook Ustaz Roy Hisham Abidin ataupun Facebook personal Ustaz sendiri, Roy Hisham Abidin. Semoga semuanya beroleh manfaat dan kebaikan kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu ta'ala a'lam. Minta maaf, minta ampun. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Mungkin kita akan terus dengan pelajaran 20 kot, Kerajaan Abbasiyah, insya-Allah selepas ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.